Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Farzana Hayani Muhammad Nasir. Saya berumur 22 tahun. Korang semua boleh panggil saya Nana je. Saya merupakan Ketua Serikandi Keadilan Melaka daripada cabang Tangga Batu. Dan saya merupakan mantan calon dari Dun Sungai Rambai pada PRN Melaka yang lepas. Saya masih menuntut ijazah sarjana muda di UiTM Shah Alam mengambil bidang penyiaran. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Nurul Dayana dan boleh panggil saya Dayana je. Okay, umur saya 22 tahun dan saya merupakan kawan kepada Nana, iaitu kawan satu universiti dia. Cuma major saya adalah bahagian journalism. So saya saya menceburi dalam bidang menceburi Serikandi ini juga disebabkan Nana lah, sahabat saya. Selamat sejahtera semua. Saya Vidya, boleh panggil Vera. Saya berumur 24 tahun, berasal daripada Kelantan dan saya juga merupakan Serikandi daripada cabang Machang, Kelantan. Saya masih menuntut di universiti di Pulau Pinang mengambil jurusan pendidikan. Assalamualaikum semua, saya Atira Nurisa, boleh panggil Atira. Saya berumur 22 tahun dan menuntut di Universiti Malaysia Perlis dalam jurusan perniagaan antarabangsa. Macam Diana, saya pun ditarik oleh Nana untuk menyertai politik sekali. Okey, apa specialnya kami pada hari ini ialah kami berempat sangat fasih untuk menulis dan bercakap dalam bahasa Mandarin. Betul. Okey, apa itu Serikandi Keadilan? Okey, Serikandi Keadilan diketuai oleh Kaukus Serikandi Keadilan Malaysia, iaitu Saudari Rayyan Abdul Rahim, Kak Ray, kita panggil Kak Ray. Beliaulah yang menggerakkan Serikandi Keadilan di seluruh negeri dan Serikandi Keadilan ni dia punya special ialah dia khas untuk wanita muda yang masih belum capai umur 35 tahun. Dan apa yang kita orang sedang buat sekarang ialah kita terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan seperti misi bantuan banjir, dan kami berada di sini pada hari ini ialah kerana misi bantuan banjir untuk rakyat di Ijuk, Selangor. So pengalaman yang kami dapat banyak dan seperti saya dan Nana, kami sebenarnya dah start misi banjir ni dari tahun lepas, bulan 1 di Pahang. So sebenarnya sangat menyeronokkan. Tapi Diana dengan Vera dia dah start misi bantuan banjir since sebelum Pahang lagi di Ijuk kan. Korang Ijuk, semua buat apa masa tu? Tentu kami pergi ke PPS SMK Sri Raja Muda Musa. SMK Sri Raja Muda Musa. Kat situlah first step kami untuk bantu mangsa-mangsa banjir dekat sana. Dan kat situ kita tengok memang kesian lah, memang orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sebelum menceritakan pengalaman, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pemberi sumbangan berbentuk kit makanan, tilam, komforter, selimut dan macam-macam lagi sumbangan berbentuk yang kita boleh berikan secara terus kepada mangsa-mangsa banjir. Di Ijuk lagi korang buat apa? Di Ijuk, masa-masa kami sampai, pengalaman yang saya tak dapat lupakan ialah penduduk di sana sangat, kita tengok sangat kasihan. 3 hari tanpa peralatan untuk membersihkan diri, tiada brus gigi, tiada sabun, dan apabila kami sampaikan bantuan tersebut, mereka sangat teruja dan sangat gembira kerana akhirnya mereka dapat membersihkan diri, dapat gosok gigi, dan saya rasa itu salah satu benda yang sangat-sangat penting, kebersihan. Kita boleh nampak lah muka dia orang happy bila kita dah bagi hygiene pack macam tu. So reaksi yang diberikan oleh semua penerima memang sangat-sangat boleh orang kata memberangsangkan, dan memang kita orang sangat-sangat lega dan gembira bila tengok reaksi diorang yang memang tengok macam kita sangat-sangat prihatin terhadap diorang. So dekat sini kita boleh nampak bukan sahaja wang ringgit yang menjadi penyebab utama untuk membuat seseorang itu gembira, tetapi juga sikap keprihatinan itu sendiri yang boleh buat seseorang itu gembira. Dan selepas mereka ke Ijuk, kami berempat
ke Hulu Langat, dan terlibat juga Sri Kandi Keadilan daripada negeri lain. Contohnya Sri Kandi Keadilan mana lagi? Kedah. Okey, Kedah lagi ada, memang ada Sri Kandi Keadilan daripada beberapa negeri lah yang ke Hulu Langat masa tu. Dan kita pun tahu yang Hulu Langat kita tak boleh masuk sebarangan. Sebabnya first, sebab jam memang teruk. Second, jalan runtuh yang memang orang kata sangat teruk lah. And memang masa tu dia orang punya suasana masa kita masuk tu memang macam baru lepas peperangan. Betul. Dengan bila jalan jalan berdebu, dan apa yang kita orang buat masa tu Sri Kandi Keadilan dan juga wanita dengan kerjasama Wanita Keadilan Perak. Kita sama-sama masak masa tu untuk memberikan juadah tersebut kepada sukarelawan dan juga mangsa-mangsa banjir. Masa-masa banjir, selain daripada membersihkan rumah lah, untuk Wanita Keadilan Perak dan Sri Kandi Keadilan Malaysia, kita orang buat masak-masak. Dan untuk AMK Perak, mereka membersihkan kedai makan, rumah. Dan masa kita orang bagi makanan tu dekat mangsa-mangsa penerima-penerima, dia orang punya reaksi tu memang kita boleh kata memang sangat gembira lah bila tengok orang-orang muda, wanita-wanita muda seperti kami turun padang untuk tolong. Sebab itulah saya kata sebentar tadi yang bukan wang ringgit menjadi penyebab utama untuk membuat seseorang itu gembira. Betul. Selain daripada tu, selepas di Hulu Selangor, Hulu Langat. Kami ke Lubuk Cina. Masa tu selepas di Hulu Langat, kita orang terus ke Negeri Sembilan sebenarnya, Tampin. Pada hari yang sama juga. Pada hari yang sama. Dan perjalanan patutnya dalam sejam setengah je sebenarnya. Tapi masa tu kat Hulu Langat tu jam kan. So perjalanan yang diambil pun agak panjang, dalam 2 jam 3 jam, 2 jam lebih lah baru kita orang sampai. Dan sampai je di Tampin memang orang kata hujan lah. Hujan, memang cuaca masa tu hujan. Lepas tu lepas ke Tampin, kita ke Melaka, Lubuk Cina, kampung Teluk Belembang tak silap saya. Memang paras air dekat kampung tu, saya boleh nampak lagi kesan sebab diorang belum habis cuci rumah. Dia punya paras air memang tenggelam sampai ke bumbung. Rumah memang habis. Lepas tu kebanyakannya memang orang kata rumah kampung kan, rumah-rumah kayu, rumah papan tu kan. So dia melendut ke bawah tau. So melendut ke bawah, memang orang dah tak boleh nak duduk lagi dalam kawasan rumah tu. So boleh buatkan, sebabnya keselamatan satulah, untuk keselamatan anak-anak, keselamatan owner rumah kan. Memang tak boleh duduk lah. Ada yang dia cakap dia pindah rumah anak, dia tumpang rumah anak. Ada yang cakap dia duduk lagi dekat sekolah-sekolah yang PPS tu lah kan. Lepas tu masa tu kita buat apa? Kita bagi apa masa tu? Kita bagi kit makanan, kita bagi hygiene pad. Lepas tu untuk kanak-kanak juga kita ada sediakan colouring book, macam-macam lah supaya dia orang happy kan, tak ada rasa sedih juga. Kita pun tak tinggalkan, kita tak ketepikan, kita pinggirkan kanak-kanak. Selepas di Lubuk Cina, kita buat apa? Ke Pahang. Kita ke Pahang, dekat mana? Mentakap Pahang. Kita kat situ, kita memang tidur kat situ. Tapi memang orang kata dekat Lubuk Cina tu kita orang rasa dah teruk, tapi dekat Pahang tu lagi teruk. Betul. Sebabnya dia punya rumah 2 tingkat tapi boleh nampak bumbung saja, bumbung atas tu je. Maksudnya rumah 2 tingkat tu pun tenggelam sampai paras atas. Banjir dia tu pun bukan banjir air tau, banjir lumpur. Memang dahsyat, memang susah. Kita orang pun tolong turun padang, tolong bersihkan rumah. Masa tu tak ada electricity, so kita macam fikir macam mana kita nak guna water jet, sebab water jet memerlukan elektrik. Tapi macam beberapa minit lepas tu, alhamdulillah lah elektrik ada balik, and masa tu kita guna water jet. Kalau tak, sebelum tu kita guna berus. Penat. Kita kena sental dinding tu. Penat. Tapi good experience lah sebenarnya. Betul. Untuk kita anak-anak muda. So kita orang kat sini bukan sebab wang, tapi kita orang tolong sebab kita memang ikhlas nak membantu diorang. So bila tolong tu, makcik tu ceritalah macam-macam. Masa dia air dah naik paras kaki, dia memang dah keluar rumah dah. Dia memang cakap selalu memang air akan naik paras kaki je, tapi kali ni memang naik sampai ke atas tu dia memang rasa macam
memang rasa sedih lah kan. Kita nampak reaksi dia orang memang sedih. Dia pun tak sangka kan. Dia pun tak sangka dengan Pintu air. tilam, TV, washing machine, semua rosak. Semua rosak. Lepas tu pengalaman yang paling-paling kita orang tak boleh lupakan ialah masa kita orang tengah bersihkan rumah tu, masa kita orang tengah guna water jet tu. Kita orang pindahkan barang, tiba-tiba ada tikus melompat. Kita orang lah nada yang paling tinggi rupanya. Ada lagi. Ada lagi. Dan beliau merupakan seorang jejaka. Tapi ada lagi yang lagi best. Masa kita tidur dekat sana, elektrik tak ada, Yes. air tak ada bekalan. Ya. Masa tu kita orang tidur dekat homestay dekat area Mentakap tu lah. Tapi esok pagi tu kita bangun Dengan bekalan air tak ada, dengan elektrik pun tak ada. kata makcik tu pokok tumbang. Pokok besar tumbang. Tapi nasib baiklah tu semua jadikan pengalaman kita. Betul. Kan. Pengalaman kita. So macam mana kita mandi masa tu hanya Allah sahaja yang tahu. Nasib baik tak busuk. Okay, selepas di Mentakap kita ke mana? Kita ke Melaka pula kan? Melaka balik. Balik ke Melaka balik. Kita balik ke Melaka. Kali ni Melaka bukan sahaja di kawasan Lubuk Cina dan juga kawasan-kawasan lain seperti di Masjid Tanah, Kerubung, di Sungai Rambai juga banjir. Di kawasan saya bertanding hari tu pun banjir. So hari Khamis kita orang di Lubuk Cina, kita orang berikan toto, telekong dewasa, telekong budak, sejadah, lagi macam-macam lah, tilam pun ada, comforter kita orang bagi kepada masa-masa banjir di sekitar kampung Teluk Belempang tu. Dan hari seterusnya kita di Balai Panjang. Balai Panjang pun air tinggi paras pinggang. So dia kata kita sebenarnya datang untuk mencuci, tolong cuci, tapi mereka kata mereka dah selesai mencuci dan sekarang just nak barang-barang, memerlukan barang-barang lah. Of course kit makanan memang perlu, dan kalau tak ada kit makanan pun, kalau ada kit makanan tapi kalau dapur gas rosak pun tak boleh juga. So kita pun ada dapur gas, kettle, periuk nasi. So dekat Balai Panjang hari kedua. Hari ketiga, hari sebelum kita orang pulang ke KL, kita orang ada juga ke Sungai Rambai. Saya bersama tim Sri Kandi Keadilan turun ke Sungai Rambai untuk melawat kawasan dan juga memberikan sumbangan juga kepada mangsa-mangsa banjir. Tapi dekat Lubuk Cina air dah surut, dekat Kerubung air dah surut, Balai Panjang air dah surut, Sungai Rambai je air belum surut. Sungai Rambai air belum surut, tapi alhamdulillah lah Sungai Rambai dia bukan banjir yang macam kita nampak dekat Pahang, banjir lumpur, bukan. Dia banjir yang air saja. Air hujan yang masuk dalam rumah. Tapi masih air tak surut lagi lah. Air masih tak surut. Air masih tak surut. Dan cuaca pun masih hujan lagi. Dan kita nampaklah rumah tu, tepi tu macam kawasan kelapa sawit, dan kawasan kelapa sawit tu habislah, dah macam kolam dah. So tu juga satu pengalaman buat kita orang. Dan kita pun jumpa dengan pengerusi penduduk tetap kampung. Kita sampaikan sumbangan kepada dia sebab dia kata dekat sekolah orang tak boleh masuk sembarangan. Satu sebab COVID, takut COVID. Kedua sebab dah terlalu ramai yang bagi sumbangan. So dia tak nak semua orang berasak dekat sekolah tu. So kita orang sampaikan kepada pengerusi penduduk tetap itu, pengerusi penduduk kampung, dan pengerusi penduduk kampung akan sampaikanlah, akan bahagi-bahagikan ikut dia punya keperluan. Dan seterusnya kita ke sini. Alhamdulillah ke Ijuk. Dan tadi tolong saudari Atika untuk Ketua Sri Kandi Cabang Tanjung Karang, kita ada keluarkan sikit barang-barang untuk sumbangan di Balai Raya. Di Balai Raya, di kawasan pengumpulan barang-barang untuk mangsa-mangsa banjir, sebab katanya kita tak boleh rempuh masuk je rumah-rumah di situ sebab masih ada lumpur-lumpur, dan memang kereta biasa memang tak boleh masuk. Kita memerlukan 4x4 untuk masuk ke kawasan kampung itu. So kita orang just letak barang dekat Balai Raya, dan petang ni insyaAllah lah kita akan mengedarkan barang-barang tersebut. Dan sekarang ni memanglah Sri Kandi Keadilan memang aktif dalam misi bantuan banjir sebab sekarang ni memang musim banjir.
Tapi Sri Kandi Keadilan, apa istimewanya Sri Kandi Keadilan? Sebabkan kita tahu wanita-wanita muda dia bukan hanya minat pada satu benda. Ada orang minat edit video, ada orang minat Sukan, ada orang minat sukan, ada orang minat craft tangan. ada orang minat Macam-macam lagi. macam-macam lagi. So kita memang semasa PKP hari tu ada buat macam-macam kelas lah. Contoh kelas bahasa Mandarin. Okay, sekarang ni kita dah ada 4 guru. Dah bertambah lah, makin bertambah. Masa tu ada 2 je gurunya. Guru bahasa Mandarin, basic Nana Mandarin. cakap sikit bahasa Cina. Kita perkenalkan diri dalam bahasa Cina. Okay. Hello， 大家好，我叫娜娜，我今年22岁，我从马六甲。嗨，大家好，我是戴雅娜，我今年是21岁。Hello， 大家好，我是婉丽，我今年24岁。Hello， 大家好，我是阿蒂拉，今年22岁，从马六甲。Okay, so itu sikit je lah. Kalau nak lebih-lebih nanti kita minum kopi. Dah cakap dalam kelas bahasa Cina. Kelas bahasa Mandarin kita orang buat masa tu disebabkan Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina, ya betul. Tahun Baru Cina. So sejak bila saya terlibat dalam politik? Saya terlibat dalam politik sejak saya berusia, macam terlibat betul-betul aktif sejak berusia 15 tahun. Dan saya dilantik sebagai Ketua Sri Kandi Keadilan Melaka sejak 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Dah masuk tahun ni 3 tahun lepas lah. Saya dilantik sebagai Ketua Sri Kandi Keadilan Melaka. So masa tu saya ingat lagi masa tu Kak Ray, Ryan, Kak Ray dia jumpa saya di Melaka dan dia ajak buat program sama-sama di Melaka, dan program-program seperti yang kita nak buat sumbangan untuk anak yatim paling banyak sebab kita memang suka budak-budak, kita suka kanak-kanak, kita suka tengok reaksi diorang. Lagi-lagi anak-anak yatim yang macam kurang upaya kan. So korang punya tu apa pandangan korang tentang sumbangan anak yatim tu, reaksi diorang? Masa first time Diana join rumah anak yatim sama Nana lah dekat Melaka, dan kat situ rasa seronok tau bila tengok diorang happy dapat makan, lepas tu celebrate birthday sama-sama, memang seronok. Sebab kalau yang anak-anak yatim kita boleh tengok, walaupun kita bagi sekecil-kecil sumbangan, kita bagi sekecil-kecil coklat ke jajan ke, diorang dah happy. So benda tu akan membuatkan orang lain happy juga, especially yang membantu diorang secara langsung ataupun tidak langsung. Kadang-kadang kita rasa kita susah tu, sebenarnya Ada yang lagi susah, ada yang lagi. Betul. Ada yang lagi susah daripada kita. So melalui Sri Kandi Keadilan ni, selain daripada meningkatkan kesedaran kita orang juga dapat macam-macam pengalaman, semangat setia kawan. Seperti kita orang selalu bergaduh sebenarnya kan, Dayana kan? Program manja, malam-malam peluk balik. Okay, lepas tu kita pun ada macam-macam pengalaman lah, seperti yang saya cakap tadi. Pengalaman tolong mangsa banjir, bagi sumbangan anak yatim, Tolong PRU, tolong PRN Melaka. PRN Sarawak. So PRN Sarawak mereka tolong, saya tak dapat bantu sebab abang saya nikah. So mereka tolong. Masa PRN tu PRN Melaka, masa saya menjadi calon, mereka boleh dikatakan orang paling kuat lah. Orang paling kuat saya bersama saudara Ryan, iaitu tu tim adalah calon. first experience kita orang jadi Tim calon. First experience, dan Alhamdulillah masa first experience tu orang kata, saya nak cerita sikit pasal Sungai Rambai. Masa dekat Sungai Rambai tu diorang kata macam dulu kita bawa je logo keadilan masuk, memang orang memang terus tolak. Tapi sekarang Alhamdulillah orang makin banyak reaksi positif yang diterima. Lagipun masa tu berapa persen je orang turun untuk mengundi, tak sampai. Saya punya kawasan ada 12,000 pengundi, tapi yang turun hanyalah 7,000. So bagi saya memang satu sebab orang takut COVID, lagi satu sebab orang macam dah bosan dengan mainan politik sekarang kan. So lepas tu semalam kita ke mana? Protes bersama Angkatan Muda Keadilan. Kita protes SPRM Saudara Azam Maki di Putrajaya #unduh Azam Maki. So selain daripada terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan, kita memang aktif berpolitik. Macam ada orang dia tak minat untuk dalam peringkat DUN dan tak minat untuk peringkat yang lebih atas, tapi contoh-contohnya seperti di sebelah saya ni, mereka memang sangat-sangat minat untuk membantu orang yang dalam kesusahan, yang memang memerlukan, orang kata memang memerlukan tenaga orang muda kan.
So mereka memang sebabkan yang saya cakap masa mula tadi, yang diorang memang sukakan tengok reaksi yang diberikan oleh orang bila kita membantu seseorang itu. So dekat sini macam saya cakap, bukan duit, bukan penyebab utama untuk membuat seseorang itu bahagia, tetapi dengan keikhlasan kita, dengan kudrat yang kita ada, insya-Allah orang di sekeliling yang kita bantu tu insya-Allah boleh bahagia juga. Kita dapat manfaat juga sama-sama. Dapat manfaat juga. So sesiapa yang nak join Sri Kandi Keadilan boleh PM saudari Atira Nurlisa di Instagramnya, Dayana, Vera dan saya Farzana Hayani. Memang boleh PM, memang saya akan layan semua yang nak join Sri Kandi Keadilan. Semua yang nak join Sri Kandi Keadilan saya akan layan, insya-Allah. Dan saya akan bawalah awak jumpa saudari Ryan yang kita orang cakap-cakapkan sebentar tadi, dan kita orang on behalf of her, kita nak minta maaf kerana beliau tidak dapat hadir kerana tidak berapa sihat. So buat korang semua, doakan Sri Kandi Keadilan Malaysia terus maju, terus dapat untuk bantu semua di sekeliling kita orang, dan terus kuat tabah dalam menempuhi liku-liku kehidupan selepas ini, insya-Allah. Terima kasih semua. Reformasi, reformasi, reformasi. Lawan tetap lawan.